السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita melahirkan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Diberikan umur yang panjang sehingga saat ini masuk ke dalam tahun yang baru. Kita kena sedar bahawa datangnya hijrah, tahun baru, bukan sekadar untuk kita sambut sebagai tahun baru, tetapi di sana ada hakikat yang perlu kita fahami dengan lebih mendalam, iaitulah masa yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk berada di atas dunia ni. Sepanjang masa yang Allah berikan kepada kita itu merupakan umur kita. Sebagai manusia yang faham akan perkara ini, dia tahu bahawa umur yang masih Allah pinjamkan kepada kita ni adalah untuk apa? Untuk mengumpul bekal sebanyak-banyaknya untuk dibawa ke akhirat kita. Adapun sebahagian daripada kita tidak menyedari akan hakikat ini, maka apabila masuk tahun baru, sekadar tahun baru berubah tarikh dan juga tahunnya sahaja. Sebab itu kita memandang hakikat peredaran tahun demi tahun, maka usia kita semakin hari semakin pendek. Semakin kita dekat dengan kematian. Bahkan hakikatnya sebenarnya kematian itu sentiasa dekat dengan kita. Kalau sudah sampai masanya, memang tidak dilambatkan walaupun sesaat. Maka sebab itu syukur kepada Allah, peluang yang Allah masih berikan kepada kita, gunakan peluang ini, usia ini, umur ini, masa ini untuk kita sentiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pagi ini saya ingin berkongsi sebuah kisah yang dipetik daripada hadis sahih iaitu berkenaan tentang 3 orang yang diheret ke neraka. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala inna ar-rajula la yujarru ila an-nar fatanzawi wa yanqabidu ba'daha ila ba'd fayaqulu laha ar-rahman ma laka fataqul innahu yastajiru minni fayaqul arsilu 'abdi. Dikeluarkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata, sesungguhnya satu orang lelaki diheret ke neraka. Lalu neraka berhimpun dan berkumpul sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Kemudian Ar-Rahman, yakni Allah, berkata kepada dia, apa yang terjadi denganmu? Neraka jawab,
sesungguhnya ia minta perlindungan daripada aku. Lalu Allah berfirman, bebaskanlah hamba-Ku itu. Wa inna ar-rajula la yujarru ila an-nar fayaqul ya rabbi ma kana hadha adh-dhannu bik fayaqul ma kana dhannuk fayaqul anta sa'ani rahmatuk fayaqul arsilu 'abdi. Kemudian diheret pula satu orang lelaki ke neraka, lalu lelaki itu berkata, wahai Tuhanku, ini bukan sangkaan aku terhadapmu. Lalu Allah bertanya, apakah sangkaanmu terhadap aku? Maka jawab lelaki itu, sangkaanku agar aku diliputi oleh rahmatmu. Maka Allah berfirman, bebaskanlah hamba-Ku itu. Wa inna ar-rajula la yujarru ila an-nar fatashhaqu ilayhi an-nar shuhuqal baghlati ila ash-sha'i wa tazfiru zafratan la yabqa ahadun illa khaf. Sesungguhnya seorang lelaki diheret ke neraka, lalu neraka berteriak kepadanya seperti teriakan baral yang lapar terhadap gandum, dengan teriakan yang tidak seorang pun mendengarnya kecuali dalam ketakutan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Jarir At-Tabari rahimahullah, mauquf atas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Katsir kata hadis ini sanadnya sahih. Apa kita dapat daripada hadis yang kita bacakan sebentar tadi ni? Yang pertama sekali, ada sebahagian orang mukmin yang derhaka. Dia orang Islam, kena pula ada title Tuan Haji, tapi ada benda derhaka, ada benda maksiat, ada benda yang Allah larang tapi dia buat. Dia ni diperintahkan supaya diheretkan ke neraka, tetapi mereka tidak masuk ke dalam neraka tu seperti dua lelaki yang pertama di dalam hadis ini yang diceritakan. Kerana apa? Salah satunya adalah kerana mereka bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang lelaki dia kata apa tadi? Wahai Tuhanku, ini bukan sangkaanku terhadapmu. Allah tanya, apa sangkaanmu terhadap aku? Lelaki tadi kata, sangkaanku supaya aku ni dapat rahmat, diliputi oleh rahmat kamu, kasih sayang kamu. Maka Allah berfirman, bebaskan dia. Sangkaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita biasa dengar perkataan husnuzan. Biasanya kita akan kaitkan husnuzan ni sangka baik dengan manusia, betul tak? Kalau kita tengok satu orang manusia, kita sangka baik dengan dia. Tapi yang atas lagi daripada tu adalah kita ni bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bergelar mukmin, dia akan sentiasa bersangka baik dengan apa yang Allah perintahkan untuk dia buat. Kerana sangkaan dengan Allah, sangkaan dengan Tuhan ni, dia berkaitan tentang kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kait dengan iman kita kepada Allah. Takat mana kita yakin, takat mana kita percaya, takat mana kita boleh sangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kait dengan iman kita. Kalau terbit dalam hati kita ni duk sangka buruk dengan Allah, maka kita kena cek apakah iman kita ini, apakah taraf kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
Kerana percaya dan iman itu tak mungkin terpisah dalam nak terjemahkan diri kita sebagai seorang mukmin yang baik. Wasangka kita, persepsi kita, sangkaan kita kepada Allah itu wujud daripada jiwa yang halus yang ada dalam diri kita. Dan kemudian bila terbit daripada jiwa dia yang dalam, akan diterjemahkan dengan peribadi dia, perbuatan dia, perkataan dia. Allah, dia tahu hakikatnya. Dan dia bersama dengan sangkaan kita kepada dia. Sebab dalam hadis ini disebutkan tentang sangkaan seorang yang sudah diheret ke neraka. Tetapi dia kata kepada Allah, ini bukan sangkaan aku kepadamu, wahai Allah. Yang ada dalam sangkaan aku adalah engkau merahmati aku. Sangkaan baik kepada Allah. Itu menjadi pokok iman kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis qudsi yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku sesuai dengan sangkaan hamba-hambaku kepada aku. Bila kita sangka baik kepada Allah, misalnya di dalam doa kita doa kepada Allah, kita sangka baik, kita minta kepada Allah, ya Allah ampunkan aku, ya Allah rahmatilah aku, berserta dengan sangkaan kita bahawa permintaan kita itu pasti dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dimakbul. Percayalah, dia akan dimakbulkan doa kita itu. Tapi bila mana di dalam lubuk hati kita timbul satu perasaan, masa kita doa tu, ya Allah ampunkan aku, tapi hati kita kata apa? Nak terima-terimalah, tak mau terima pun tak apa. Percayalah bahawa doa macam tu tidak akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun dia sudah rasa, aku doa macam ni Allah tak makbul ni. Memang tak makbul lah doa dia, kerana sangkaan buruk dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Time berdoa pun boleh sangka buruk lagi dengan Allah. Sebab itu sangat penting untuk kita ketahui hakikat ni. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, wasangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dia ada hubungannya dengan yakin dan tawakal kepada Allah. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab yang dikarangnya Riyadhus Salihin, dalam bab yakin dan tawakal, dia kata kedua-dua itu bila ditanyakan kenapa Imam An-Nawawi menggabungkan antara yakin dan tawakal kepada Allah, sebab kedua-duanya tidak dapat dipisahkan. Yakin kepada Allah dan kemudian tawakal. Tawakal itu merupakan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penyerahan diri kita dan percaya Allah Ta'ala akan mengikut sangkaan kita. Allah sebut di dalam surah Ali Imran ayat 173 174, firman Allah, mereka yang diberitahu oleh orang kepada mereka, yakni kaum kafir musyrik, mengumpulkan tentera bagi memerangi kamu, oleh itu takutlah kepada mereka. Maka berita itu menambahkan iman mereka, lalu berkata, cukuplah Allah penolong kami dan dia sebaik-baik pengurus. Dalam menghadapi musuh, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka kembali dengan mendapat nikmat dan limpah kurnia Allah. Mereka tidak disentuh oleh sesuatu bencana pun, serta mereka pula menurut keredaan Allah.
dan Allah mempunyai limpah kurnia yang besar. Tengok macam mana baiknya sangkaan mereka kepada Allah disertai dengan yakinnya mereka, maka kemudian Allah bantu kaum muslimin untuk memenangi dalam memerangi musuh. Keyakinan mereka kepada Allah, biarpun dalam keadaan sedikit bilangan mereka dalam perang Badar 313 orang, tapi kerana yakinnya mereka kepada Allah, tawakalnya mereka kepada Allah, Allah sertakan bantuan kepada mereka. Masalah kita sebagai manusia, sebagai insan, selalu anggap bila mana kita ni ditimpa masalah, kita ini ditimpa musibah, maka perkara yang terbayang adalah firstly terbayang nak minta tolong makhluk lain. Pertama sekali kita terbayang nak minta tolong orang. Sedangkan kalau kita tengok dalam hidup kita ni, kalau kita bergantung kepada makhluk, kita sering dikecewakan. Tetapi tidak, apabila kita yakin dengan Allah, meletakkan tawakal kepada Dia, selepas kita berusaha, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kejayaan kepada kita. Di dalam surah Al-Anfal ayat 61 Allah Ta'ala berfirman, maksudnya bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui. Bukan salah nak minta tolong makhluk, bukan salah nak minta tolong manusia, bukan salah nak minta tolong orang yang pakar dalam sesuatu hal, dalam satu bidang perubatan, arkitek, orang yang pakar. Tapi firstly, yang terbit daripada hati kita dan minda kita ni, hendaklah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun slipper kita putus, kita tahu nak cari dekat mana, tapi firstly yang kita terbit dalam hati dan minda kita, ya Allah tolonglah aku dapatkan balik kasut yang lebih baik contohnya. Dan firman Allah lagi, bila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka beritahulah kepada mereka, sesungguhnya aku dekat kepada mereka. Sesungguhnya Allah ni dekat dengan kita. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada aku. Sebab itu kita kena yakin dan tawakal dengan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu akan lahirnya satu keputusan yang barangkali pada logik akal kita tak terbayang, tak terjangkau, tetapi Allah permudahkan kerana wasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak bawa kita kembali kepada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita tahu Nabi Ibrahim berdepan dengan satu orang raja yang zalim yang namanya Namruz bin Kan'an. Di dalam satu empayar yang besar, empayar Babylon. Dia perintahkan apa? Dia perintahkan rakyat dia untuk buat bara api yang dikatakan tak ada burung yang mampu nak melintas api tersebut kerana terlalu besar. Burung pun tak boleh nak lintas di atas dia. Dan api itulah yang nak dibakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila Nabi Ibrahim itu diletakkan di atas satu, kalau kita boleh bayang terbih burung tu, itu dia buat besar, diberi nama manjanik. Diletak tu nak terbih masuk di dalam api tu. Maka malaikat Jibril mai kepada Nabi Ibrahim.
Jibril katanya apa? Wahai Ibrahim, kamu nak minta apa-apa tak tolong daripada aku? Jibril tawalkan diri dia. Tapi apa jawab Nabi Ibrahim? Aku tak mau dan aku tak perlukan pertolongan kamu, aku hanya perlukan pertolongan Allah. Jadi kemudiannya baginda Nabi Ibrahim mengungkapkan satu ungkapan yang mana menunjukkan betapa baiknya sangkaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan membantu baginda. Maka bila mana Nabi Ibrahim itu dilemparkan ke dalam api, Nabi Ibrahim mengungkapkan satu ucapan yang hari ini kalau boleh ucapan itu melekat di lidah kita. Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah bagi kami. Allah lah yang menjadi wali kami, penjaga kami, dan juga menjadi Tuhan yang membantu kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dan ini disebutkan, diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicatat oleh Al-Imam Al-Bukhari sebagai hadis yang sahih. Jadi kita tahu selepas kejadian itu Allah Ta'ala menyelamatkan kekasih dia. Allah berfirman kata apa? Wahai api, jadilah engkau sejuk serta selamat kepada Nabi Ibrahim. Allah rakamkan pertolongan Allah itu di dalam surah Al-Anbiya ayat 69. Kita tengok juga macam mana sangkaan baik, wasangka baik Nabi Ibrahim alaihi salam, Siti Hajar dan juga Siti Hajar. Bila mana Allah perintahkan tinggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail yang ketika itu masih lagi bayi di suatu tempat, suatu lembah yang tak ada apa pun tanaman, air pun tak ada. Kalau kita lah dapat perintah macam tu, kita berontak lah. Tapi Nabi Ibrahim dengan sangkaan baik dia kepada Allah, atas perintah itu dia pergi letak Siti Hajar dengan anak dia, masih bayi lagi, Nabi Ismail. Bila Nabi Ibrahim nak pergi, Siti Hajar mai pegang suami dia. Awak, abang buat kami macam ni, adakah ini perintah Allah? Siti Hajar tanya. Nabi Ibrahim kata, ya, ini perintah Allah. Apa sangkaan Siti Hajar? Dia kata, kalau ini perintah Allah, saya yakin Allah tidak akan sia-siakan kami. Macam tu sekali sangkaan dia. Ternyata benar. Sangkaan yang baik kepada Allah. Lihat bagaimana hari ini berlaku. Dengan asalnya bagai tak logik, diletak bini yang tengah duk menyusu anak di tempat tak ada makanan. Nak menyusu macam mana? Makanan pun tak ada. Bila makanan tak ada, susu tak keluar. Bila tak anak baru lahir. Itu sebab apa? Sebab keyakinan dia atas perintah Allah. Maka hari ini Masya Allah kita melihat hikmah yang cukup besar daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Mekah telah menjadi saksi, telah menjadi bumi yang lahirnya daripada jiwa mereka yang bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu orang imarahkan Mekah pada hari ini. Yang kedua,
Apa yang kita dapat daripada hadis ini, meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah itu bermanfaat sama ada di dunia dan di akhirat. Minta tolong Allah ni akan bagi manfaat kita di atas dunia dan akhirat. Allah akan pelihara, Allah akan lindungi siapa saja yang minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seseorang setelah dia meminta pertolongan, minta perlindungan daripada Allah, namun dia terkena musibah, dia tetap kena bersangka baik kepada Allah bahawa musibah itu yang akan membawa tuah akhirnya kepada dia. Cakap senang, kita tak terima musibah. Cuba dalam keadaan mungkin satu ketika kita terima musibah, macam mana kita nak kecap hati kita ni, ya Allah, aku tetap bersangka baik dengan musibah yang aku terima ni. Engkau nak bagi sesuatu yang lebih baik kepada aku. Macam mana orang yang duduk di hospital, diabetes, potong kaki, nak bersangka baik dengan Allah. Orang yang duk kumpul harta dia banyak, tiba-tiba kena scam. Macam mana sangkaan baik dia kepada Allah? Ketika itulah ujian kepada jiwa, hati, keyakinan kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah nak dilihat. Kita kena yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana sangka baik kepada Allah itu antara perkara yang dapat menyelamatkan dan menjauhkan seorang hamba daripada kebinasaan, bahkan daripada azab neraka sekalipun. Antara tempat yang sepatutnya seorang hamba bersangka baik kepada Allah, yang pertama tadi ketika ditimpa musibah, satu. Yang kedua ketika hampir-hampir mati. Bila hampir-hampir mati, tengah nazak tu, tetap bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Time itulah syaitan nak main kacau kita. Benda hak tak elok duk mai bersarang dalam kepala kita. Dia duk mai, kenapa lah Allah buat aku macam ni sampai aku nazak sakit sangat. Dia nak mai tu, time nak dekat mati. Dan kemudian satu lagi tempat dia adalah pada hari kiamat, sebagaimana dalam hadis tadi ni. Pada hari kiamat pun tetap bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun satu orang dah diheret dekat nak masuk dah dalam neraka, tetap dia sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sangkaan baik itu Allah balas dengan menyelamatkan dia daripada neraka. Subhanallah. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahawa neraka melihat ahlinya yang datang daripada jauh. Siapa yang dah dijatuhkan hukuman, ahli neraka tengah diseret, neraka duk tengok dia. Daripada jauh neraka duk perhati dah dia. Dalam hadis yang sahih yang lain juga disebutkan bahawa neraka itu boleh berkata-kata. Cara macam mana dia kata kita tak tahu. Tapi neraka ni boleh bercakap, boleh berkata-kata dan akan berteriak marah kepada ahli neraka. Teriak marah kepada ahli neraka ni. Sebab itu wajarlah untuk kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada azab neraka ni. Dalam Sunan At-Tirmizi, sanad yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, leher neraka itu keluar daripada neraka pada hari kiamat. Tak tahulah disebutkan nakhruju unuqun. Nabi kata leher neraka tu keluar. Keadaan ni kita tak tahu, hakikatnya macam mana kita tak tahu. Tapi Nabi bagi tahu leher neraka nanti keluar pada hari kiamat dan dia mempunyai dua mata yang dapat melihat, dua telinga yang mendengar dan lidah yang bercakap. Nama je mata, telinga, lidah.
Kita tak boleh duk bayang macam kita. Kita tak boleh bayang kot macam binatang. Tak boleh. Dengan cara neraka tu sendiri, mata cara neraka, lidah dengan lidah cara neraka, telinga dengan telinga cara neraka. Benda ni benda ghaib. Cuma Nabi sebut neraka ada benda ni. Dan neraka tu berkata, sesungguhnya aku diwakilkan dengan 3 golongan. Ni cakap lembut lah ni. Kalau neraka dia cakap semua orang ketak betul. Dengan suara dia yang bengih. Kita dengar, kalau pi memburu dalam hutan, dengar suara rimau pun duduk dekat kita pun ketak lutut lah. Baru rimau, ni neraka. Maka kata, sesungguhnya aku diwakilkan dengan 3 golongan. Satu, setiap orang yang takbur, angkuh dan degil. Betul. Angkuh, besar diri dan degil, tak mau menerima kebenaran. Yang kedua, setiap orang yang menyengutukan Allah dengan selainnya. Orang yang disembah selain daripada Allah. Dan yang ketiga, setiap yang membuat patung untuk disembah. Orang yang buat patung, buat bagi orang sembah. Aku kata, hak ni antara isi aku ni. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, gerun kita dengar hadis ni. Di samping kegerunan kita kepada azab Allah, yakni neraka, yang boleh berteriak, kata dalam hadis ini, dia berteriak kepada ahli neraka tu seperti teriakan bagal yang tengah lapar terhadap gandum. Dengan teriakan yang tidak seorang pun mendengarnya kecuali dalam ketakutan. Dengar tu terus takut. Suara dia kita tak boleh nak bayang. Bayang macam mana pun, kalau guruh kat langit tu berdetum paling kuat, neraka jauh lebih dahsyat daripada tu. Tuan-tuan mungkin dalam hidup ni ada pernah dengar sekali dua dentuman yang cukup kuat sampai kita takut, rasa macam nak kiamat, bergegar ni, betul-betul gegar. Guru, neraka jauh lebih dahsyat daripada tu. Teriakannya, kata-kata dia kepada ahli neraka. Jadi sebab itu, takutlah akan azab Allah. Yang kedua, kena sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana itulah antara jalan keselamatan kita. Mudah-mudahan hadis ini memberikan peringatan dan pengajaran kepada kita bahawa bersangka baik terhadap Allah merupakan perkara yang akan menyelamatkan dan menjauhkan seseorang daripada kebinasaan. Dalam doa kita misalnya, bila kita berdoa, hati kita kena bersangka baik dengan Allah. Dengan ada sangkaan-sangkaan buruk. Ketika kita terima musibah, sangkalah baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita nazak nak meninggal dunia, sangka baik dengan Allah. Ketika mana di alam akhirat, di hari kiamat, walaupun telah diputuskan kita ni sebagai ahli neraka, tetaplah bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terselamat daripada azabnya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.